ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung kuliah kita membaca buku metodologi memahami hadis, dan kita masih lagi berada pada bab memahami hadis berdasarkan maqasid syariah, iaitu bab yang keempat. Berada pada muka surat yang ke-105, insya-Allah hari ini kita akan bermula pada muka surat yang berikut 105 pada disiplin yang kelima, iaitu tidak mentakwil hadis kepada makna yang bercanggah dengan nas-nas qat'i atau maqasid syariah yang umum. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita mengetahui bahawasanya maqasid ini ataupun kita kata objektif syarak ini benda yang ada kalanya tidak disebutkan di dalam nas. Tapi bila kita nak mentakwilkan sesuatu hadis, maka kita perlu pastikan takwilan itu tidak bercanggah dengan nas yang qat'i. Apa itu nas yang qat'i? Perkataan dalam Quran dan sunnah ni dia ada dua kategori. Satu qat'i, satu zanni. Ya. Apa itu qat'i? Qat'i ini perkataan yang tidak ada makna selain hanya satu makna. Contohnya macam wala taqrabuz zina. Kamu jangan hampiri zina. Yang ni qat'i. Maksudnya haram zina. Sebab Allah Ta'ala kata wala taqrabu, kamu jangan hampiri, bukan kamu jangan berzina. Hampiri tempat zina pun tak boleh. Hampiri benda yang membawa kepada zina pun tak boleh. So kita faham tak? Haram zina. Zina tu pengharamannya qat'i. Sebab apa qat'i? Tak ada makna lain. Tiba-tiba kalau ada satu orang dia bagi tahu kat kita, tuan-tuan, sebenarnya ulama berbeza pendapat tentang hukum zina. Sebahagian kata haram, sebahagian kata makruh, sebahagian kata sunat muakkad. Tuan-tuan, dia kafir. Kalau dia kata ada khilaf dalam masalah yang qat'i, dia mengakui zina tu tak semestinya haram. Katalah saya pegang pada pendapat zina ni memang saya tak buat, tapi sekadar makruh aja. Haram perbuatan itu, dan dia jatuh kafir kerana hadis ataupun Quran ayat tu qat'i, tak ada makna lain. Dalil tu qat'i, perkataan itu qat'i, maksudnya pasti. Sebab qat'i ni ada dua, satu qat'iyus subut, satu qat'iyud dalalah. Qat'iyus subut maksudnya sabitan dalil tu jelas, tidak ada sanksi. Quran dan hadis yang mutawatir tidak ada sanksi padanya, tak boleh tolak. Satu lagi qat'iyud dalalah, makna perkataan itu pun tidak ada keraguan lagi, tak ada ruang lagi, 100% tak ada ruang untuk kita buat tafsiran yang berbeza. Satu orang dia kata, dia datang kat kita, dia kata solat 5 waktu ni tak wajib tuan-tuan. Saya buat solat tapi sunat je.
kafir. Walaupun dia solat. Sebab apa? Sebab kewajipan salat, fardu salat yang 5 waktu ni datang dalam dalil yang qat'iyus subut dan qat'iyud dalalah. Dalilnya pasti, tidak ada ragu padanya, maknanya pun pasti, yang tidak ada ragu padanya. Tapi ada lagi satu perkataan, ada lagi satu jenis perkataan yang disebut dalam nas ini, dia ada ruang untuk tafsiran. Yang ni yang ulama banyak berbeza pendapat. Contoh, Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat al-Imam Tirmizi, Nabi kata, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Cerahkan subuhmu kerana itu lebih besar pahala. Faham tak? Cerahkan subuh. Apa maksud cerahkan subuh? Apa maksud cerahkan subuh? Para ulama berbeza pendapat tentang makna hadis ni. Hanafi dia faham hadis ni, solat subuh ni elok dilewatkan sikit sehingga cerah. Lepas tu bila dah cerah sikit baru sembahyang. Saya ada pengalaman dengan Datuk Mufti. Kebetulan Datuk Mufti kita dijemput pergi ke Uzbekistan. Kebetulan masa tu saya dah jadi ahli fatwa Arab. Dia jemput saya pergi sekali, jadi iring dia lah, jadi delegasi. Saya pun pergi. Macam-macam benda lah yang macam-macam tempat yang dia orang bawa kami, sebab kami tetamu rasmi kerajaan. Jumpa dengan mufti dia, pergi tengok masjid-masjid yang orang kata apa, yang cantik, yang berperanan dalam negara Uzbekistan. Dia tunjuk sekolah-sekolah, pondok-pondok dia. Jadi bila kami sampai di Uzbekistan ni, ada sekali tu kami pergi ke Bukhara. Bukhara ni mana tempat Imam Bukhari lah. Sampai dekat Bukhara, hotel ataupun kita kata hotel yang kami duduk tu dekat dengan masjid. Jadi bila subuh je, azan subuh, kami pun pergi masjid sembahyang. Waktu kami pergi tu dah azan lah. Jadi kami pun salat qabliyah subuh 2 rakaat. Lepas tu kami tunggu imam. Waktu tu gelap. Memang digelapkan masjid tu. Dia pasang lampu yang kira malap lah. Tunggu. Imam tak keluar-keluar. Sampai saya dah boleh nampak muka mufti, mufti pun boleh nampak muka saya. Masing-masing duk tengok, imam tak keluar ni. Kan baru saja kalau kita kata kita sembahyang sendiri lah kot, imam mungkin tak ada kot. Mungkin dia orang dah solat dulu. Baru teringat, oh mereka ni Hanafi. Hanafi memang solat subuh dia lewat. Dia tunggu cerah, tapi tak keluar waktu lah. Hujung-hujung tu dia solat. Barulah imam keluar, dan dia orang solat. Itu Hanafi faham. Majoriti ulama faham asfiru bil fajr, dak solat subuh awal. Macam yang kita duk buat biasalah. Kan? Solat subuh waktu gelap. Cuma mereka mentakwilkan hadis tu. Sebab kalau tengok hadis-hadis yang lain, Nabi SAW solat subuh memang waktu gelap. Jadi mereka mentakwilkan. Sebahagian daripada ulama yang berpegang kepada pendapat yang berbeza dengan Hanafi tadi, mereka kata maksud Nabi asfiru bil fajr ni, cerahkan subuhmu ini, maksudnya kita bila nak salat pastikan fajar tu betul-betul cerah. Maksudnya pastikan waktu betul-betul masuk. Sebab fajar ni payah nak nampak. Kalau zaman dulu lah. Zaman sekarang kita dah ada jam boleh tengok kan. Zaman dulu kalau nak sembahyang subuh, terutama kalau duduk tempat-tempat yang jauh, tak dengar azan dan sebagainya,
Maka nak salat subuh, Nabi kata cerahkan subuh, maksudnya cerahkan fajar. Nampak fajar tu betul-betul muncul, baru salat. Sebab salat subuh sebelum waktu tak sah. Takwilan ni betul ya? Macam tak kena. Sebab Nabi kata cerahkan subuh kerana pahala lebih besar. Maksudnya kalau tak cerah subuh ada pahala tak? Kalau ikut hadis ni tadi, cerahkan subuh kerana pahala lebih besar. Kalau tak cerah, ada pahala tak? Ada pahala lah, sebab dia kata pahala lebih besar. Dia sedang banding, literal hadis ni sedang banding antara subuh cerah dengan subuh tak cerah. Subuh tak cerah, pahala ada. Tapi kalau subuh cerah, pahala besar lagi. Kan? Maka ada tafsiran yang kedua, yakni cerahkan subuhmu, panjangkan solat subuh. Maksudnya solat subuh tu awal, tapi panjangkan bila habis, kalau boleh dah cerah dah. Kerana sifat solat subuh tu Nabi SAW memang solat panjang. Ini tafsiran ni kena. Perkataan itu yang cerahkan subuh ni perkataan contoh untuk perkataan yang zanni, perkataan yang mempunyai tafsiran yang pelbagai. Yang ni ada ruang untuk kita berbeza pendapat. Kita tak bolehlah nak menyesatkan Hanafi hanya semata-mata kerana pandangan mereka berbeza dengan majoriti. Sebab perkataan tu perkataan yang memang ada ruang untuk berbeza. Boleh faham tak? Boleh faham Dua perkataan, satu qat'i tadi, satu zanni. Bila kita nak takwil sesebuah hadis, jangan sampai takwilan kita menyanggahi mana-mana dalil yang qat'i. Yang ni tak boleh. Kalau tafsiran menyanggahi mana-mana dalil yang qat'i, maka takwilan itu wajib untuk ditolak, kerana ia telah menyanggahi sesuatu yang pasti. Sedangkan takwilan kita ni sangkaan. Mana boleh sangkaan nak tolak benda yang pasti? Tak boleh. Boleh faham Maka sebab itu disebut, sebahagian orang berpandangan boleh mengeluarkan sesuatu hadis daripada maknanya yang zahir, berdalilkan kepada maqasid syariah. Ada orang faham macam tu. Namun ada kalanya kefahaman mereka itu bercanggah dengan nas-nas qat'i atau bertentangan dengan maqasid syariah yang umum. Tidak syak lagi bahawa kefahaman jenis ini adalah tidak benar dan tidak diakui oleh Islam. Kefahaman ini kadang-kala boleh membawa kepada penghapusan ilmu fiqh Islam dan usul fiqh secara keseluruhannya. Hasilnya, mereka berpendapat perlu penyamaan antara lelaki dan perempuan pada nisbah pembahagian pusaka. Ada orang zaman ni kata, kalau boleh pusaka ni tak payahlah anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau boleh bagi sama. Kita kan zaman moden. Yang penting dia kata adil. Maka itulah cara adilnya. Ada orang tafsir macam ni. Golongan-golongan yang terkesan dengan pemikiran barat. Golongan-golongan yang terkesan dengan pemikiran barat, dia duk fikir macam tu. Sedangkan faraid, hukum pewarisan harta ni, Allah Subhanahu wa taala sebut clear, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak lelaki tu dapat seperti mana 2 bahagian anak perempuan. Tak boleh hari ni kita kata kita mesti takwil balik. Yang penting ayat ni nak suruh adil. Jadi adil pada zaman ni kena bagi sama rata. Kan? Kalau orang perempuan setuju tak bagi sama rata? Mestilah setuju kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi laki 2 bahagian sebab tanggungjawab dia banyak. Kan? Tanggungjawab dia banyak, maka Allah memahami, bukan kata Allah memahami, sebab Allah Taala Maha tahu. Allah tahu hukum hakam dia lebih daripada kita, lebih, orang kata apa, lebih berkali-kali ganda ayat ni turun untuk difahami oleh kita
bukan hanya di zaman ni, sepatutnya difahami juga oleh tahun-tahun yang mendatang. Apa dia? Ayat ni kekal, lidzakari mithlu hazil unsayain. Satu bahagian perempuan, dua bahagian anak lelaki. Sebab sistem dia begitu. Nafkah terletak di bahu lelaki, nafkah terletak dekat bahu lelaki, kan? Jadi bila anak lelaki dapat dua bahagian, dia kena jaga nafkah isteri dia, dia kena jaga nafkah anak dia. Orang perempuan dapat satu bahagian untuk dia. Katalah anak perempuan dapat satu bahagian, dia dah kahwin, dapat satu bahagian. Dia ambil bahagian dia, abang dia dapat dua bahagian, dia dapat satu bahagian. Dia balik rumah, suami dia tanya, tadi masa bahagi harta pusaka berapa dapat? Dia pun kata, tak banyak abang, dapatlah 1 juta. Bapak jutawan, kan? Dapatlah 1 juta. Suami dia kata, oh jutawan lah kita. Isteri dia kata, oh tolong sikit, yang jutawan tu saya, awak tak. Nafkah saya bulan ni jangan lupa. Isteri boleh claim walaupun dia ada duit poket dah, walaupun dia ada harta pusaka tu, tapi anak dia suami dia tanggung, diri dia suami dia tanggung. Maka sebab itu sistem tu diletakkan begitu, kan? Tiba-tiba hari ni ada orang kata tak payah bagi sama rata. Ini adalah satu kesalahfahaman yang jelas terhadap dalil syarak. Ini benda kadang-kadang kita kena sedar jugalah. Dulu saya kata apa, pergi satu kursus faraid. Dulu saya kerja pejabat zakat, kena pergi dengar kursus faraid. Ada satu orang ustaz ni, dia kerja pejabat tanah, tapi dia ustaz. Dia menyelesaikan kes-kes faraid berkaitan dengan tanah. Jadi dia katalah, masih dia ceramah, kami masih ingat lagi ceramah tu. Dia ceramah kat kami tu, dia kata dia teringat satu kes berlaku kat dia. Adik-beradik bila mak ayah meninggal berebut rata. Yang perempuan nak bagi sama rata, yang lelaki nak bagi ikut faraid. Tapi oleh kerana lelaki tu seorang, adik-beradik yang perempuan ramai, so adik-beradik perempuan dia torture lelaki ni, bagi sama rata lah, bagi sama rata lah, senang. Kau ni tamak lah, kan? Dia faraid ni jalan akhir. Bila tak dapat persetujuan, guna faraid. Kalau daripada awal ada persetujuan, kami nak ikut bagi sama rata lah ustaz, okey, boleh. Tapi kalau daripada awal tak dapat keputusan sehingga ke hujung tak dapat, maka ikut faraid. Maka adik-beradik yang perempuan ni duk torture abang dia, bagi sama rata. Dia kata no, tak boleh. So ustaz ni bila kata okey, dah tak dapat persetujuan ni, kita bagi ikut faraid lah. Dia pun bahagi kira, dapatlah yang ni dapat bahagian dia, yang ni dapat bahagian dia, yang tu dapat bahagian dia. Laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Maka bila sampai hari buat keputusan tu, semua datanglah waris-waris ni, kan? Yang ni dapat 2 bahagian laki, yang ni dapat. So dia dah kira siap-siap lah. Dah semua dah setuju, okey, semua dah setuju, okey. Ini faraid, tak boleh tak setuju, kerana ini memang hak masing-masing. Laki ni kata pula, dia kata ustaz, saya nak cakap sikit. Silakan. Saya nak bahagi sama rata balik. Ustaz ni marah. Dia tegur lah, dia taklah marah, dia tegur. Dia kata, ish, sebelum ni duk bergaduh beria sangat, sampai saya dah kira-kira ni, tiba-tiba awak nak kata nak bagi sama rata. Kenapa daripada awal tak bagi sama rata? Kan senang. Dia kata, saya memang daripada awal nak buat macam ni. Dia kata, memang daripada awal saya nak bagi sama rata, tapi saya nak bahagi dulu. Saya nak bahagi dulu supaya setiap orang daripada adik-adik saya ni tahu bahagian dia orang sebenarnya berapa. Lepas tu baru kita bahagi. Sebab saya nak bagi dia orang sedar, yang dia orang minta tu hak saya. Yang dia orang minta tu hak saya. Jadi tak wajar dia orang untuk kutuk-kutuk saya. Tak wajar dia orang untuk tekan-tekan saya. Kalau saya tak bagi, suka hati saya lah. Tapi saya bagi, cuma saya nak bagi dia orang sedar, ni bahagian saya yang sebenar, yang Tuhan bagi banyak ni. Tapi oleh kerana saya ni kesian tengok adik-adik saya duk tekan-tekan saya bagilah bahagian saya, ambil lah, bagi sama rata. Yang adik-adik dia semua tunduk lah. Baru rasa
Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita duk minta sama-sama rata ni, sebenarnya bahagian kita kurang. Sebab tu kita minta sama rata. Yang tu kena sedar sikit lah kan. Sebab benda ni banyak bergaduh dalam masyarakat. Yang duk banyak bergaduh ni sebab apa? Yang dapat lebih, dia nak hak dia. Yang kurang, dia nak hak orang. Kalau yang kurang nak hak dia, tak bergaduh. Yang kurang tu nak, kadang-kadang yang tak ada hak pun duk menyebuk juga masuk dalam mesyuarat. Ini yang menjadi pergaduhan lah. Okey? Baik. Mereka menghilangkan hak talak pada suami. Ada juga tafsiran kata, okey, sekarang ni tak payahlah hak talak pada suami. Bagi isteri pun ada hak talak sekali. Saya ingat kalau isteri ada hak talak, uish, kita suami-suami ni semua duda belaka lah. Tak ada rujuk dah. Balik lambat kena talak. Kan? Overtime sikit kena talak. Kan? Dia beza. Lelaki ni dia tak sama cara fikir macam perempuan. Bukan kelemahan tak. Dia melengkapkan. Dalam bab nak buat keputusan besar-besar ni, orang lelaki ni dia kena ambil masa sikit. Maka sebab tu talak tu kat tangan dia. Dan dia keluarkan mahar. Kan? Dia keluarkan mahar, nafkah anak-anak pun kat dia. Jadi tanggungjawab dia besar sikit, dia kena fikir banyak sikit. Okey? Baik. Poligami dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenayah dalam Islam atas nama maqasid dan juga masalih. Ada yang nak buang dah hukum-hukum ni, maka itu semua menyanggahi takwilan-takwilan tu semua menyanggahi nas-nas yang qat'i. Tak boleh ubah dah. Itu memang qat'i. Disiplin yang keenam, tidak mengabaikan ma'alatul af'al, iaitu kesan-kesan yang akan timbul daripada setiap hukum ataupun setiap tafsiran yang kita buat. Mana-mana orang bila nak buat fatwa, mana-mana mufti bila nak buat fatwa, mana-mana pemimpin bila nak buat keputusan, dia jangan tengok nak selesaikan masalah pada waktu tu. Dia juga kena tengok ma'alatul af'al, kesan yang bakal timbul daripada keputusan yang dia buat. Nabi SAW di zaman dia, masa zaman Nabi SAW menguasai Mekah. Kita semua tahu kan, masa Nabi SAW sebelum jadi Nabi, kan Kaabah pernah roboh. Bila dibina balik, dia tak cukup belanja, menyebabkan Kaabah tu jadi petak. Asalnya Kaabah dia tak petak. Kaabah cuma ada dua je bucu yang 4 segi, iaitu Rukun Yamani dan juga Hajar Aswad. Yang bila kita tawaf tu, dia orang kata apa? Yang bucu yang menghadap ke Yaman, dan satu lagi bucu Hajar Aswad. Bucu yang belah sana, kalau kita tawaf kan Hajar Aswad, bucu yang satu lagi dengan bucu yang ke sana, dalam bahasa Arab kita panggil rukun Iraqi dan juga rukun Syami. Bucu yang menghadap ke Iraq, menghala ke Iraq, dan satu lagi bucu yang menghala ke Syam. Dua-dua bucu tu di zaman Nabi Ibrahim asalnya tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab Hijr Ismail yang melengkung tu sebahagian daripada Kaabah. Dia ada dinding lah. So Kaabah ni dia bucu di hujung, oval di hujung belah sana. Tapi bila masuk zaman Nabi Muhammad SAW, bila roboh, nak bina balik tak cukup belanja, maka mereka bina petak yang sebahagian daripada Kaabah yang oval tu diletakkan Hijr Ismail, supaya nak bagi tahu ni sebahagian daripada Kaabah, sebahagian daripada Kaabah. Sebab tu bila kita tawaf, kita tak boleh masuk kawasan tu. Kalau masuk kawasan tu dikira tak sah tawaf, pusingan tu kena pusing balik, kena keluar daripada Hijr Ismail. Okey, boleh faham tak? Nabi SAW bila menguasai Mekah semula, bila Nabi kuasai Mekah semula, Nabi buka balik kota Mekah, Nabi buang semua berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Ada 360. Dalam Kaabah dan keliling Kaabah tu ada 360 jenis berhala. Punya banyak. Nabi buang semua. Nabi SAW pernah sebut pada Aisyah,
Nabi kata apa? Laula anna qaumaki hadithu ahdin bisyirik atau bil kufur lahadamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim. Atau kama qala, kalaulah tidak kerana kaum kau wahai Aisyah baru saja terlepas daripada kufur ataupun terlepas daripada syirik, aku akan robohkan semula Kaabah ini dan aku akan bina semula Kaabah ni mengikut binaan sebenar Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi buat tak? Nabi tak buat. Nabi tak buat. Kenapa Nabi tak buat? Nabi takut orang jadi kufur. Orang baru masuk Islam. Kaabah ni satu binaan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat pada masa tu. Tiba-tiba Nabi kuasai kota Mekah. Orang tengok yang baru masuk Islam, dia tengok, Nabi robohkan Kaabah pula. Lepas ni apa lagi dia nak buat ni? Maka pada masa tu mungkin orang akan mula rasa tak betul ni. Maka Nabi tak buat. Bila masuk zaman Abdullah bin Zubair, lepas daripada Nabi wafat, masuk Abdullah bin Zubair punya zaman, dia bina balik Kaabah tu ikut binaan Nabi Ibrahim. Tapi lepas tu bergaduh, Abdullah bin Zubair ada pergaduhan sikit, ada beza faham sikit dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah bina balik seperti mana binaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk zaman Imam Malik, masa tu pemerintah nak robohkan balik Kaabah tu, nak bina balik ikut binaan Nabi Ibrahim. Tanya Imam Malik, boleh tak? Imam Malik kata tak payahlah. Kenapa Imam Malik kata tak payah? Dia kata aku bimbang nanti Kaabah ni jadi mainan pemerintah. Naik seorang, roboh lagi. Naik seorang, roboh lagi. Asyik robohkan Kaabah je kerja. Lama-lama Kaabah itu tidak ada lagi kehebatan pada jiwa-jiwa orang Islam. Kan, orang politik bukan boleh. Bila kita bagi je, semua dia nak pakai. Maka semenjak daripada itulah binaan Kaabah itu tidak lagi terusik. Maksudnya kekal dengan binaan yang ada sehinggalah pada hari ini. Maka Nabi SAW memandang kepada ma'alat, memandang kepada kesan daripada sesuatu perbuatan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang munafik kafir ke tak kafir? Orang munafik kafir ke tak kafir? Kalau ikut pemahaman kita lah, orang munafik ni kafir tak? Munafik Abdullah bin Ubay tu kafir tak? Kafir lah. Mana pula tak kafir? Kafir, sebab munafik ni menyembunyikan kekufuran, menzahirkan dia Islam. Dan banyak kes di zaman Nabi SAW, orang munafik ni buat pengkhianatan kepada Nabi SAW. Dalam perang Uhud dia orang tarik diri, kan? Ada yang menyuburkan perpecahan dalam masyarakat orang Ansar dan Muhajirin. Banyak. Tapi kenapa Nabi tak bunuh orang munafik? Sebenarnya orang munafik dengan kafir mana bahaya? Munafik lagi bahaya. Kenapa Nabi tak bunuh orang munafik? Sebab Nabi tak nak orang anggap, orang tengok Nabi bunuh sahabat. Siapa tahu dia munafik? Allah yang tahu. Macam mana Nabi tahu orang tu munafik? Allah bagi tahu kat Nabi. Dan dalam banyak-banyak sahabat Nabi SAW yang tahu, yang Nabi bagi tahu nama-nama orang munafik ni, Huzaifah seorang, orang lain tak tahu. Tuan-tuan, zaman ni kita tahu tak ada orang munafik ataupun tak tahu? Mana kita nak tahu? Kita tak tahu. Kalau dia tak mengaku, sebenarnya saya ni kafir, contohlah kan, weh kau kafir, betul. Dia tunjuk depan kita, dia pergi sembah berhala, then kita tahulah. Kalau dia tak beritahu, mana kita nak tahu? Jadi pasal apa Nabi tak bunuh orang munafik? Sebab orang lain tak tahu orang tu munafik. Yang orang nampak apa dia?
Yang orang nampak dia semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang nampak dia berperang dalam saf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang orang nampak. Yang orang tak nampak dalam jiwa, tak ada siapa pun tahu. Jadi kalau Nabi ambil tindakan kat dia, kan macam satu kes. Apa? Ada seorang nama dia Zul Khuwaisirah. Dulu kita ada baca hadisnya. Saya ingat 3-4 kuliah yang lepas. Kan dia bagi tahu, "I'dil ya Muhammad." Dia ni dia mengaku dia Muslim. Lepas tu bila Nabi SAW bahagikan harta rampasan perang, dia kata kat Nabi, Muhammad, berlaku adil lah. Perkataan itu jelas perkataan yang bahaya, seolah-olah macam tak percaya dengan keadilan Nabi SAW. Tapi kenapa Nabi tak bunuh dia? Kerana dia munafik. Sebab orang nampak dia Muslim, orang nampak dia semayang belakang Nabi, orang nampak dia pengikut Nabi. Sebab itu bila disuruh, dicadangkan kepada Nabi SAW untuk dipancung kawan ni, kan bila Omar kata, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq." Biarkan aku ya Rasulullah, aku pancung saja tengkuk si munafik ni. Nabi kata apa? La, jangan. Nanti orang kata apa? Inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Maka Nabi tak bunuh orang munafik ni sebab memandang kepada ma'alat, kepada kesan. Kesan apa? Kesan yang akan berlaku kepada agama. Maruah agama tu perlu dijaga. Sebab tu orang mengaji agama ni, dan orang belajar agama ni, dia kena jagalah akhlak. Buka sekolah tahfiz, kena jaga nama tu. Sebab tuan-tuan, dekat sekolah biasa ada tak kes-kes akhlak moral? Ada kan? Tapi kenapa tak viral? Tapi bila sekolah tahfiz ada kes buli, apa jadi? Ui, dia punya bising. Sebab dia ada nama agama tu. Kan? Tangkap khaluat. Orang lain ada tak tangkap khaluat? Ada. Tapi kalau Pak Imam kena tangkap khaluat, dia punya viral tu lain macam sikit lah. Sebab dia ada unsur agama kat situ. Maka Nabi SAW tak bunuh orang munafik. Sebab apa? Sebab nak menjaga maruah agama. Kalau tak nanti orang Rom akan kata, siapa-siapa yang nak masuk Islam, dia akan kata, kau nak masuk Islam ke? Kau tengok tu, ada satu orang tu semayang belakang Muhammad, datang masjid awal, Muhammad bunuh dia. Dia bukan tahu orang tu munafik, sebab orang tu tak mengaku dia munafik kan. Yang tahu munafik ni Allah wahyukan kepada Nabi. Sebab tu Nabi tak ambil tindakan pada orang munafik ni. Semata-mata kerana nifak, Nabi tak ambil tindakan. Sebab benda tu benda yang ghaib, tak ada siapa tahu melainkan hanyalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi bunuh orang munafik, apa jadi? Selain daripada orang akan anggap Nabi bunuh sahabat dia, pemerintah hari ini akan bunuh orang, akan bunuh musuh politik dengan alasan dia munafik. Bayangkan. Bila Nabi bunuh orang munafik, maka dia jadi sunnah. Sunnah pemerintah bunuh orang munafik. So hari ni kalau siapa-siapa dapat pemerintahan negara, mana-mana musuh politik dia bunuh. Pasal apa? Saya ikut sunnah, dia munafik. Maka dunia tak boleh jadi stabil, penuh resip bunuh orang aja. Maka Nabi SAW tak buat benda itulah, kerana memandang kepada akibat yang bakal berlaku. Jadi sebab itu kadang-kadang ada benda-benda yang benda tu patut buat, tapi kita boleh tangguh sekejap. Tangguh sekejap. Kan? Biar orang faham dulu. Tak perlu terlalu cepat. Kena nilai apa yang akan datang daripada tindakan kita itu. Okey. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hukum hakam yang berasaskan kepada kaedah mengambil kira kesan-kesan yang bakal timbul. Oleh yang demikian, Asy-Syatibi berkata, Syatibi ini ulama mazhab Maliki,
Dia power dalam bab maqasid ni. Dia kata apa? An-nazar fi ma'alatil af'al mu'tabarun maqsudun syar'an. Kanatil af'al muwafiqatan aw mukhalifatan. Wa dhalika anna al-mujtahid la yahkumu ala fi'lin min al-af'ali sadirah 'anil mukallafin bil iqdam aw bil ihjam illa ba'da nadharihi ila ma ya'ulu ilaihi dhalikal fi'l. Kata Imam Syatibi, dia kata melihat kepada kesan-kesan yang bakal timbul adalah suatu yang diambil kira dan dikehendaki menurut syarak. So bila kita nak keluarkan hukum, nak buat fatwa, orang tanya kita soalan, kita kena fikir benda yang akan datang. Apa yang bakal muncul nanti? Sama ada kesannya bertepatan dengan maqasid syariah atau mencanggahinya. Demikian itu seorang mujtahid tidak boleh menghukum mana-mana perbuatan yang terbit dari para mukallaf, sama ada boleh diteruskan atau dihalang, melainkan setelah melihat kesan yang akan terhasil oleh perbuatan tersebut. Itu benda yang kita nak sebut. Maksudnya bila kita nak takwil sesuatu hadis mengikut maqasid, kena tengok ma'alat, kena tengok kesan yang bakal terbit. Ini menguatkan lagi pandangan bahawa memerhatikan kesan-kesan yang akan timbul adalah suatu yang mesti diambil kira oleh seseorang faqih. Oleh yang demikian, sepatutnya pemahaman terhadap sesuatu hadis berdasarkan maqasid syariah tidak boleh hingga mengabaikan kesan-kesan yang bakal timbul. Contoh bagi menjelaskan hal itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian tokoh semasa, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat ukiran patung-patung kerana mengaitkannya dengan maqasid syariah, iaitu memelihara agama. Oleh itu kerana orang ramai semasa di zaman Nabi SAW baru saja meninggalkan agama syirik. Berbeza dengan hari ini, maka tidak ada sebab untuk mengharamkan lagi patung-patung ni. Patung tu tak boleh, kecuali patung untuk mainan. Patung lain tak boleh. Tiba-tiba ada orang kata hari ni, oh patung ni sebenarnya sebab zaman Nabi tu orang baru lepas syirik, jadi zaman sekarang patung tak ada jadi hal lah. Kita kata tak betul lah. Kerana patung yang dibenarkan oleh syarak ni cuma patung mainan sahaja. Kerana patung mainan ni dia tidak ada unsur pengagungan, tak ada. Kan kita beli patung untuk anak kita, belum sampai rumah kepala dah cabut dah. Dia tak ada unsur ta'zim. Tapi kalau patung-patung selain daripada itu, dia ada unsur. Lama-lama mungkin akan dilakukan ritual padanya, kerana menganggap dia ada keistimewaan. Sebab itu Islam tak bagi. Jadi fatwa yang kata patung dibenarkan secara mutlak kerana pengharaman itu terikat dengan masa je, tak benar. Sebab apa? Sebab tafsiran ini, saya sebut, tafsiran ini perlu dilihat semula. Sesungguhnya Islam bersungguh-sungguh memelihara tauhid, dan setiap perkara yang membawa pelanggaran terhadap akidah tauhid akan dihalang pintu-pintu yang mengarah kepadanya. Sebab itu Islam halang pintu-pintu yang boleh bawa kepada syirik. Semua pintu yang boleh bawa kepada syirik, Islam akan tutup. Oleh itu pengharaman membuat ukiran patung-patung boleh dianggap sebagai salah satu bab mengambil kira kesan-kesan yang bakal timbul. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Nuh ni sebelum zaman Nabi Nuh, tak ada orang kafir dalam dunia ni. Orang kafir tak ada. Hanya manusia berada di atas tauhid. Kalau Allah utus Nabi pun, utus Nabi dengan syariat supaya tahu hukum hakam. Bila masuk zaman umat Nabi Nuh, orang mulakan ajaran kufur. Macam mana ajaran kufur bermula? Ibnu Abbas menyatakan, bila mati beberapa orang saleh, Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr, Yaghuth, Nasr, ini nama-nama orang saleh yang disebut dalam Al-Quran. Semua itu nama-nama orang saleh yang apabila mereka mati,
sebahagian daripada yang hidup buat patung. Asal bukan untuk sembah, asal untuk mengingati. Tapi lama kelamaan kejahilan berleluasa, generasi yang kemudian tak faham pun. Dia ada macam orang kata apa, orang buat social experiment. Dulu saya ada tengok satu video, orang masuk dalam klinik, dia letak satu kamera, ramai-ramai dalam klinik. Yang ramai-ramai itu dah pakat awal-awal lah, bila ada bunyi siren je bangun. Masuk satu orang hamba Allah yang tak tahu apa-apa. So dia orang ni nak prank dia lah. Bila bunyi siren, semua bangkit. Yang tak tahu apa-apa ni, mula dia macam pelik. Pasal apa semua bangun? Dia tak bangun. Lepas tu dia orang pun duduk. Lepas tu bunyi lagi siren, tengok semua bangun. Dia pun mula bangun, tapi lambat lah. Dia bangun, tengok semua orang bangun, dia bangun. Lepas tu duduk. Lepas tu bunyi lagi siren, dia dah selesa dah bangun. Kan? So lama-lama seorang masuk klinik, so dia pun beratur. Bunyi sampailah seorang depan dia, yang seorang depan dia tu bila bunyi siren bangun, dia pun bangun. Orang lain pun masuk. Orang lain. Habis aja orang yang depan dia, dah tak ada siapa dah bangun depan dia tu. Tinggal dia je. Bunyi siren, dia pula bangun. Padahal dia pun tak faham kenapa. Dia pula ajar orang lepas-lepas dia tu. Itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Dia buat apa? Dia hanya ikut. Cuma ada sebahagian je yang bertanya. Cuma ada sebahagian je yang bertanya. Bila orang tanya dia balik, bila temu ramah dia, pasal apa bangun? Dia kata dah semua orang bangun. Kau tak tanya pasal apa dia bangun? Dia kata dah semua bangun, saya bangun lah, buat apa nak tanya lagi? Kan? Sebab itu Islam tak benar. Dalam bab akidah ni Islam kata tak boleh duk ikut-ikut, kita faham. Kan? Jadi cuba bayangkan satu zaman yang orang langsung tak kenal apa itu syirik. Tak pernah tahu syirik tu apa. Dengan patung, dengan jahil, mereka mulakan ajaran syirik. Sehingga Allah Ta'ala hantar Nabi Nuh untuk kembalikan mereka kepada ajaran yang asal. Tu pun jenuh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Nuh siap sebut, sesungguhnya aku menyeru kaumku laylan wa nahara, malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Seruan aku tidak bertambah kepada mereka, tidak menambah apa pun pada mereka, melainkan mereka tambah lari daripada aku. Tu. Itu zaman yang sebelum ni dia orang tak pernah tahu apa itu syirik. Cuba kita bayang zaman ni yang memang syirik duk keliling kita. Kalau dibenarkan patung-patung tanpa disiplin, saya ingat lagi mudah untuk manusia terlibat dengan syirik. Sebab tu saya sebut kat situ. Saya kata demikian itu pendapat yang menyatakan bahawa zaman ini bukan zaman penyembahan berhala adalah tidak betul, kerana masih ada lagi sebahagian manusia yang menyembah berhala, menyembah kambing dan lembu. Maka pandangan golongan yang membolehkan membuat ukiran patung-patung secara mutlak pada zaman ini boleh dianggap mengabaikan penelitian terhadap kesan-kesan yang bakal timbul. Okey. Yang ketujuh, perlu membezakan di antara maqasid dan juga wasail dalam memahami hadis. Bila kita nak faham hadis, kita kena faham mana satu objektif, mana satu alat. Kadang-kadang Nabi sebut alat, tapi Nabi maksudkan objektif. Saya bagi contoh. Nabi SAW kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum
fa akmilul iddata atau fa akmilu Sya'ban 30 yauma. Puasalah kamu bila kamu tengok anak bulan. Rayalah kamu bila kamu tengok anak bulan. Bila tak nampak anak bulan, sempurnakan Sya'ban ataupun sempurnakan bilangan 30 hari. Clear? Yang ni clear Baik. Bila Nabi kata puasalah bila tengok anak bulan, tuan-tuan tengok tak anak bulan? Ke tuan-tuan tengok penyimpan mohon-mohon besar dia raja? Tuan-tuan pernah tengok anak bulan? Ustaz kata anak bulan, Ustaz, bapak bulan pun saya jarang tengok. Kan? Kita jarang tengok anak bulan. Saya adalah pengalaman 2 kali. Bulan puasa baru ni dijemput juga lah pergi kan. Kita bukan tengok. Maka ulama hari ni berbeza pendapat. Boleh ke tak boleh pakai kiraan, hisab? Boleh tak kita pakai kiraan? Arab Saudi dia tak terima. Dia kata mesti tengok. Sebab Nabi kata apa? Kena tengok. Maka Arab Saudi kata tengok tu arahan Nabi SAW. Tapi negara kita pakai apa? Pakai tengok ke pakai kira? Dua-dua. Tengok pun pakai, kira pun pakai. Tu yang tahun ni raya pelik. Sebab kira kata tak nampak, tiba-tiba nampak. Tapi sebenarnya cara kira tu mereka ubah. Mereka dah ubah cara kira tu. Kita tak pakai cara kira yang dulu. Tu yang mufti sebut lah. Sebab tu mufti kita dia macam pada peringkat awal tu dia macam ada bagi hin-hin sikit lah kan. Sebab jangkaan memang nampak kalau ikut kiraan lama. Ikut kiraan baru je tak cukup, dia kata tak nampak. Rupanya nampak. Maka tengok anak bulan ni wasilah ke objektif? Kita bagi lalu ambil azan dulu. Lepas ni kita sambung.
Okey, kita sambung lagi. Bila Nabi SAW memerintahkan kita untuk tengok anak bulan. Tengok anak bulan tu wasilah ke objektif? Wasilah. Wasilah lah. Objektifnya? Objektifnya bila masuk Ramadan, puasa lah. Itulah objektif dia. Maksudnya bila dah masuk Ramadan, jangan tak puasa. Macam mana nak tahu Ramadan masuk tak masuk? Zaman tu kira kena tengok anak bulan lah. Tapi kalau zaman ni ada teknologi yang lebih bagus daripada tengok, maka kita boleh peganglah pada teknologi tu. Kan? Itu maksud dia. Jadi kita kena pandai bezakan yang mana satu maqasid, yang mana satu wasilah. Wasilah sesuatu yang disebut pada zaman tu, tapi dia menjadi alat untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Ikut zaman. Ya. Wasilah boleh berubah, objektif tetap sama. Sebab tu saya kata, kalau di zaman akan datang ada sesuatu alat yang boleh tengok anak bulan lebih dahsyat daripada hanya sekadar kira-kira ni ataupun tengok dengan mata kasar, boleh ni lah. Sebab tu sekarang ni pakai teropong. Zaman dulu mana ada teropong? Teleskop kan kita pakai kan ni. Tu wasilah. Nak tengok betul-betul nampak ke tak nampak. Jadi kita kena kenal pasti supaya kita tak hanya jumut kepada wasilah, sedangkan objektifnya bukan itu. Contohlah, Nabi SAW makan dengan 3 jari. Tuan-tuan makan dengan berapa jari? Cuba cium bau tangan. Tadi duk makan rebung dengan gulai kan? Berapa jari? 5 jari Ustaz. Nasib baik jari dia 5. Kalau 6 sekali haruk masuk dalam. Sebab kita makan nasi. Nabi makan apa? Nabi makan tamar dengan roti. Memanglah 3 jari. Pegang tamar berapa jari? 3 jari. Kita makan tamar pun letak 3 jari lah kan. Jadi ikut kepada kesesuaian. Benda tu wasilah. Tapi yang pentingnya jangan gelojoh, jangan tamak, jangan makan lebih. Itu saja. Wasilahnya makan dengan 3 jari. Dulu kita pernah dengar makan pakai chopstick dilarang kan. Tapi sebenarnya chopstick ni, kalau makanan tu halal, salah ke? Sebenarnya tak salah kan. Sebab dia hanyalah budaya. Sama juga makan pakai sudu, tak salah, kerana ia hanya wasilah. Dah kalau makan laksa kalau boleh, macam mana nak makan pakai tangan? Makan pakai sudu lah kan. Ada garpu, baru dia boleh cedok. Boleh faham? So kita kena bezakan wasilah dengan objektif. Wasilah dengan objektif kita kena beza. Baik. Kalau kita gagal beza yang tu, maka kita akan jadi masalah untuk memahami hadis dengan betul. Okey, tengok Seseorang perlu membezakan di antara maqasid yang diinginkan oleh syariat, iaitu objektif, untuk dia direalisasikan, dan antara wasail, yakni wasilah ataupun wahana yang menyampaikan kepada maqasid ini. Wasilah ada kalanya boleh berubah sesuai dengan berubahnya zaman dan tempat. Bahkan kadang-kadang sesuatu wasilah tertentu boleh berbeza pada satu zaman kerana berbezanya persekitaran dan suasana-suasana. Maka tidak syak lagi bahawa lebih banyak memfokuskan kepada wasilah berbanding penekanan terhadap maqasid, ada kalanya tidak dapat memberikan kita kefahaman yang mendalam terhadap teks-teks hadis Nabi SAW. Duk tekan sangat pasal wasilah, kadang-kadang objektif tak tercapai pun. Okey? Tidak menjadi salah jika meninggalkan wasilah ini apabila kita menemui cara yang lebih baik untuk merealisasikan maqasid tersebut yang terdapat di sebalik nas-nas agama. Sebagai contoh, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bikru tusta'dhan. Qultu innal bikra tastahi.
Qala idhnuha samatuha. Baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, hadis riwayat Bukhari. Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak dara sebelum dinikahkan mesti diminta izin oleh walinya untuk nikahkan dia. Wali kena minta izin dulu. Aisyah dia faham, sebab dia pernah jadi anak dara. Dia kata, al-bikru ataupun innal bikra tastahi. Ya Rasulullah, anak dara ni malu. Macam mana kita nak tahu dia bagi izin ke tak bagi izin? Maka Nabi kata, idhnuha samatuha. Keizinannya ialah apabila dia diamkan diri. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Maksudnya kalau kita nak tahu anak kita izin ke tidak untuk nikah, untuk kita nikahkan dia, bila kita tanya dia, dia diam. Situ ulama sebab apa? As-sukut alamatur ridha. Diam alamat suka, alamat setuju. Tiba-tiba zaman berubah. Anak dara dah tak anggap dah kata setuju tu sesuatu yang mengaibkan. Bapak pun tanya, Leha, ni ada ni orang datang minang kamu ni, kamu setuju ke tidak? Dia pun tanya siapa? Beritahu Muhammad sekian. Setuju ke tidak? Saya setuju. Anak dara sebut. Siap tepuk meja lagi, saya setuju. Boleh nikahkan ke tidak? Dianggap setuju ke tidak? Dianggap setujulah. Sebab yang diam ni hanya wasilah. Maksud apa? Maksudnya mesti setuju. Tapi ada di kalangan ulama yang pegang literal ni, dia tak pakai maqasid objektif di balik yang tak disebut. Selagi mana tak disebut dalam dalil, dia kata yang tu tak ada. Aku pakai yang zahir. Sebab itu ada seorang ulama nama dia Ibnu Hazmin. Tuan-tuan tengok muka surat 108. Majoriti ulama memahami bahawa maksud hadis tersebut adalah mengambil kira persetujuan perempuan dalam perkahwinan. Diam hanyalah salah satu petunjuk kepada persetujuan. Diam tu wasilah aja. Jika seorang wanita menyatakan persetujuan dengan menyatakan dengan perkataan bahawa dia setuju, ia diterima kerana diam yang disebutkan dalam hadis hanyalah wasilah. Namun Ibnu Hazmin berpendapat bahawa perkahwinan itu tidak sah sekiranya wanita yang masih gadis mengungkapkan persetujuannya kerana Nabi SAW menetapkan diamnya wanita itu sebagai bukti persetujuan. Kalau dia cakap, maka dia tak setuju walaupun dia kata dia setuju. Ni bapak tanya lagi sekali ni, kamu setuju ke tidak? Saya dah beritahu tadi saya setuju. Kalau setuju diam, jangan cakap. Tu terlalu literal. Dia faham? Terlalu literal. Maksudnya kalau diam pun tanda setuju, kalau cakap setuju, lagilah setuju. Serupalah pada zaman ni. Pada zaman ni kita beli barang dalam apa? Dalam apa ni? Illa antakuna tijaratan an taradhim minkum, kan? Allah Taala mengharamkan kita makan harta orang secara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali cara kamu nak makan harta orang ni dengan cara perniagaan yang didasari dengan saling reda meredai sesama kamu. Dalam riwayat pun menyebutkan innamal bai'u anit taradhi, sesungguhnya jual beli itu mesti didasari dengan reda meredai. Macam mana nak tahu reda? Itu yang letak ijab qabul tu. Kan reda kat sini ke kat sini? Kat sini. Reda tu kat sini, kat jantung. Setuju tak setuju kat sini. Tapi orang tahu tak? Orang tak tahu. Macam mana nak bagi tahu kita, nak bagi tahu orang yang kita reda? Kat sini. Sebab tu kena sebut saya beli, saya jual. Maka kita tahulah dia reda nak jual
Yang pembeli pun redha nak beli. Maka sebab itu sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata mesti sebut saya beli, mesti sebut saya jual. Kalau tak sebut, apa jadi? Tak dikira jual beli, tak sah. Sebab apa? Sebab tak ada petunjuk yang menunjukkan mereka redha. Tuan-tuan beli barang, ada sebut saya beli saya jual? Kadang-kadang aja kot, no? Dalam banyak keadaan ada sebut? Tak ada sebut lah, kan? Tuan-tuan order makanan dekat Grab, dekat Food Panda, ada sebut saya beli ya? Mungkin ada sebut lah, kan? Tapi dia ada jawab tak? Saya jual, dia kata. Tak ada, kan? Tak ada, kan? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Akak-akak shopping dekat Shopee, sebelum tidur buka handphone dulu, mana yang nak dibeli print screen siap-siap, masuk dalam satu folder. Yang ni gaji bulan depan. Ada beli tak? Ada sebut tak saya beli saya jual pasal beli Shopee tu? Tak ada, kan? Sah tak? Sah. Pasal apa sah? Kerana sebutan tu hanya wasilah. Objektifnya redha. Dah orang tu berniaga kat Shopee, letak katalog, takkan tak redha lagi nak jual. Yang kita pula pergi tekan lagi, siap ambil pula kad kredit, masukkan nombor satu-satu, tekan accept, takkan tak redha lagi nak beli. Dan sah jual beli tu, walaupun tak ada sebut saya beli saya jual. Mengikut mazhab Hambali, jual beli ni dianggap sah. Jual beli ni dipanggil bai'ul mu'atah ataupun bai'ut ta'ati. Jual beli yang tak ada ijab kabul, tetapi difahami redha telah berlaku. Maka sebab itu mazhab Hambali dia luas sikit, dia kata boleh, tak ada masalah. Boleh faham tak? Okey. Kemudian saya ingat last ni sebelum kita masuk bab yang berikutnya, tidak ada larangan untuk berijtihad bagi mengetahui maqasid lain sekalipun sudah ada maqasid yang disebutkan dalam nas. Ada sebahagian maqasid disebut dalam nas, ada sebahagian maqasid ulama cari dengan meneliti dalil-dalil yang ada. So maqasid yang disebutkan dalam nas kita panggil maqasid mansusah. Maqasid yang disebutkan di dalam nas tu mansusah, maksudnya maqasid yang disebut oleh nas. Satu lagi maqasid ijtihadiyah, maqasid yang ulama berijtihad. Tapi ada ketika dalil sebut maqasid secara jelas, ada tak ruang untuk kita ijtihad lagi? Ada, selagi mana tidak menyanggahi dalil lain. Contoh, tuan-tuan, puasa untuk apa? Kalau orang tanya kita, sebenarnya apa maqasid puasa? Objektif syarak letakkan puasa ni apa dia? Agak-agak lah, banyak lah, kan? Banyak sebenarnya objektif puasa ni, antaranya nak ampunkan dosa kita lah. Betul? Man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Puasa juga objektifnya nak ajar kita sifat takwa. Betul tak? Nak ajar sifat takwa. Apa itu sifat takwa? Takwa ni takut dengan azab Allah, jujur dengan Allah kerana takut tu. Sebab tu kita masuk dalam bilik air, mana ada kita minum air dalam tu? Walaupun kita duduk sorang-sorang, masuk dalam bilik air, kunci pintu, mana ada orang dalam tu? Ada ke orang masuk bilik air berjemaah? Dia kata saya nak pergi buang air jap, jom ikut saya, kita berjemaah dalam tu. Tak ada, orang pergi, tu dia panggil khala, baitul khala, rumah yang kita duduk sendirian. Tu toilet lah tu. Kita duduk sorang-sorang, kita minum tak air dalam tu? Tengok air dalam timba ni, Masya Allah, menarik sungguh. Siap buat sirap di dalam bukit. Tuang 2 3, bagi manis-manis sikit, minum. Lepas tu keluar, saya puasa lagi. Boleh tak? Kita buat tak macam tu? Tak buat. Pasal apa tak buat?
Sebab kita jujur dengan Tuhan. Keluar daripada Ramadan, sifat tu kita bawa, jujur dengan Tuhan. Kita tak tipu walaupun orang tak tahu, sebab Tuhan tahu. Itu di antara maqasid. Sebab itu disebut dalam hadis, Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Puasa itu perisai, disebut dalam hadis. Fala yarfas wala yajhal, jangan menyebutkan perkataan yang kotor, jangan buat benda bodoh. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada orang pergi ajak dia bergaduh ataupun pergi maki hamun dia, falyaqul innimru'un saim, katakan aku berpuasa marratain, sebut saya puasa, saya puasa, jangan balas. Walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, yakni demi Tuhan, la khalufu fami saim atyabu indallah ta'ala mirihil misk, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, yang mana dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwat, min ajli, kerana aku, yakni kerana Tuhan. As-siyamu li, puasa itu untuk aku, kata Tuhan. Ajzi bihi, aku memberi pahala kepada orang yang berpuasa. Wal hasanatu bi ashri amsalihha, satu pahala diganda 10. Bila Nabi kata as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Perisai apa? Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah, Nabi sendiri menjelaskan perisai daripada apa. Nabi sebut as-siyamu junnah minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai daripada neraka, seperti mana perisai salah seorang daripada kamu ketika mana dia berperang. Kita sedang berperang dengan nafsu, maka puasa menjadi perisai. Okey, maka objektif syarak suruh puasa yang disebut dalam dalil apa dia? Nak ampun dosa kita, nak jauhkan kita daripada neraka. Tapi ulama mereka cari pelbagai maqasid yang lain. Sebab itu Ibn Ashur, seorang ulama maqasid daripada negara Arab, dia kata apa? Dia kata, masa dia huraikan hadis as-siyamu junnah tu, dia kata bila Nabi sebut junnah aja, maksudnya ta'mim, boleh umumkan makna perisai. Dia kata junnah itu wiqayah. Junnah itu adalah wiqayah ni apa lah kita kata apa? Saya lupa perkataan bahasa Melayu. Lebih baik daripada mengubati, apa dia? Mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Mencegah. Pencegahan. Wiqayah tu maksud pencegahan. Maka Nabi SAW kata puasa itu pencegahan daripada pelbagai jenis mudarat. Semua mudarat yang kita dapati dalam hidup kita, dalam diri kita, puasa boleh menghilangkannya. Perasaan tamak, perasaan tak boleh kawal nafsu, maka perisai puasa tu halang. Menipu, puasa halang. Maka dia cuba untuk sebut maqasid lain selain daripada apa yang Nabi sebut dalam hadis, dan itu tidak menjadi halangan selagi mana tidak menyanggahi dalil yang qat'i. Maka sebab itu dia kata di sana ada maqasid, iaitu perisai daripada mudarat akhirat. Antaranya dapat pengampunan bagi orang yang berpuasa, masuk ke dalam pintu rayyan di syurga. Dan ia Ramadan ini ataupun puasa menyebabkan syaitan dibelenggu, iaitu syaitan tak boleh nak orang kata apa, nak goda kita kuat, ya. Dan juga puasa merupakan pencegah kepada mudarat badan yang mana syahwat boleh bawa. Antaranya adalah menghalang diri daripada penyakit-penyakit jiwa. Kan kadang-kadang bila makan banyak sangat boleh datang penyakit tamak, haloba, kadang-kadang penyakit fizikal, obesiti dan sebagainya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Okey, tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya tengok ni ada soalan. Ada beberapa soalan lah yang saya mampu saya jawab lah. Kita pun dah lewat kan ni. Dia kata, boleh ke kita solat jenazah pada mayat ataupun jenazah yang sama? Contohnya solat
jenazah pertama di rumah, kemudian mayat yang sama dibawa ke masjid, kita solat lagi pada jenazah yang sama. Jemaah sama, solat jenazah yang sama. Boleh? Orang tu dah sembahyang jenazah dah. Dia ada dua isu. Pertama, kita nak biarkan salat jenazah tu dua kali, jemaah berbeza. Boleh? Jemaah pertama datang sembahyang, lepas tu ada orang telefon, tunggu jap, kami tak sembahyang ni, jangan tanam lagi, kami nak datang sembahyang dulu, kita tunggu sekejap. Boleh tak? Boleh, kalau jemaah berbeza. Jemaah pertama dah solat, keluar, ataupun katalah tempat tak muat ke apa kan, keluar, datang lagi satu lagi jemaah. Ataupun jemaah tu dah ditanam, jemaah pula tanam, mayat tu dah ditanam, jemaah tanam apa? Saya pun dah penin. Mayat tu dah ditanam, jemaah baru datang. Boleh tak sembahyang kat kubur? Boleh, berdasarkan hadis. Boleh sembahyang kat kubur. Maksudnya ulang lah tu, tapi jemaah berbeza. Tapi kalau dia dah sembahyang dah, dia nak ulang lagi sembahyang sama, boleh tak boleh? Tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Ya, tidak perlu untuk diulang sekali lagi, cukup hanya sekali. Wallahu a'lam. Ini banyak soalan ni. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Boleh doktor tolong jelaskan syarah sahih daripada ulama hadis muktabar berkaitan dengan najat? Ini panjang tuan-tuan. Yang ni boleh tak saya jawab minggu depan? Kalau ada kesempatan saya jawab minggu depan lah kot. Hadis pasal najat, Nabi SAW sebut tentang najat ni satu tempat yang tanduk syaitan keluar. Ini panjang sikit saya nak hurai ni. Kalau saya hurai hari ni mau sampai 9.30, pukul 10 tak balik lagi. Tinggal saya dengan Pak Bilal je nanti 2 orang. Imam pun balik sekali. Okey. Saya insya-Allah kuliah akan datang saya, bukan tak semesti minggu depan lah. Kuliah akan datang saya akan hurai insya-Allah jika ada kesempatan, ada umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beli penjelasan sikit tentang hadis sekiranya bukan kerana kesalahan Hawa, nescaya seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Hadis ni hadis sahih. Laula Hawa lam takhun unsa zaujaha. Kalau tidak kerana Hawa, isteri tidak akan mengkhianati suami. Hadis ni pun macam pelik sikit kan. Macam mana ni? Okey, pertama kita kena tahu, hadis ni Nabi SAW nak cerita tentang Hawa ni dengan Adam ada buat kesalahan pada Allah. Apa dia? Dia orang pergi makan daripada pokok yang dilarang. Okey. Kalau ikut Quran, siapa yang makan dulu? Adam ke Hawa? Kalau tengok dalam Quran, Adam pun lupa sekali. Arahan Tuhan tu, maksudnya dia sendiri yang tewas. Hawa tak melarang dia, tak menasihati dia. Hawa pun makan sekali, ikut sekali. Maka Nabi SAW bagi tahu kat sini, bila kita nampak satu orang sedang buat dosa, sepatutnya tanggungjawab kita ke untuk menegur? Kan? Kita kena tegur. Bila kita tak tegur, apa jadi? Kita mengkhianati dia lah. Sebab sepatutnya kita tegur. Yang ni kita pula pergi join sekali. Maka Nabi SAW nak beri peringatan kepada orang perempuan. Ya, walaupun orang perempuan ni merupakan tabi', pengikut kepada suami, tetapi bila suami buat benda yang salah, jangan ikut. Beri nasihat. Tapi tabiat perempuan macam mana? Tabiat perempuan ni ikut. Cuma jangan ikut buta. Itu saja. Bila sampai satu ketika nampak suami aku tak betul ini. Saya suami saya ustaz, dia buat apa pun saya ikut. No. Kena bagi nasihat kalau nasihat itu diperlukan pada waktu tu. Jangan sekadar ikut-ikut, tak bagi nasihat, dia pula pergi sokong. Maka itu adalah satu pengkhianatan. Maksud pengkhianatan ni kita tak buat apa yang sepatutnya kita buat untuk hak orang yang tersalah jalan.
Ini tu pengampu bahaya ni. Pengampu sepatutnya bagi nasihat bila salah, tapi dia ampu juga, maka dia akan menjerumuskan orang yang diampu sehingga tak sedar kesilapan dia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah itulah sedikit yang saya boleh jawab. Ni ada satu lagi. Adakah pembukaan kota Mekah berlaku semasa haji, dan haji Nabi keberapa ia berlaku? Nabi SAW buka kota Mekah pada bulan puasa. Pada bulan puasa, bukan pada waktu haji. Haji Nabi SAW Nabi buat pada tahun ke-10, dekat-dekat Nabi nak wafat. Haji pada tahun sebelumnya Nabi tak buat, Nabi menghantar Abu Bakar. Ada orang bincang kenapa Nabi tak pergi pada awal-awal tu kan? Kenapa Nabi hantar Abu Bakar? Dikatakan sebab masa tu berkemungkinan masih ada lagi orang jahiliah buat haji dalam keadaan bogel, maka tak sepatutnya Nabi ada kat situ, seolah-olah macam approve perbuatan tersebut. Jadi bila dah bersih semua, baru Nabi pergi pada tahun berikutnya. Haji itu merupakan haji yang tidak ada lagi unsur syirik padanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf, terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih banyaklah pada tuan-tuan yang hadir, dan juga pada kawan-kawan yang hadir di Zoom, yang hadir di Facebook. Kuliah ni juga dilangsungkan oleh PMT dan juga Global Ihsan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.